Salam sejahtera, anda bersama saya Salbino Saregun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Fahaman ekstremis perlu dikekang. Penubuhan Jawatan Kuasa Penyelarasan Hal Ehwal Islam JAPIS mampu mengekang masyarakat daripada terlibat dengan fahaman ekstremis yang boleh mewujudkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata memandangkan negara ini mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, kesederhanaan dalam beragama itu amat ditekankan. Haji Ji berkata demikian di Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Ahli Jawatan Kuasa JAPIS di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah siang tadi. Beliau berkata JAPIS bukan hanya mewakili suara komuniti Islam tetapi juga kerajaan negeri dalam hal ehwal agama Islam. JAPIS akan berperanan membantu memartabatkan pendidikan Islam dan mengukuhkan perpaduan dalam komuniti. Selain itu, jawatan kuasa berkenaan juga membangunkan ekonomi masyarakat Islam melalui institusi zakat, wakaf dan hab halal. Ini yang memberi penekanan kepada pembangunan modal insan. Ketua Menteri berharap jawatan kuasa ini memberi fokus kepada pembangunan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran selaras dengan hala tuju Sabah Maju Jaya. Jawatan kuasa itu akan dipengerusikan oleh Menteri Tugas-Tugas Khas Dato' Muhammad Arifin Muhammad Arif dan dianggotai 19 ahli jawatan kuasa. Ia juga menjadi penasihat kepada hal ehwal Islam kepada Ketua Menteri. Antara ahli jawatan kuasa tersebut adalah Mufti Negeri Sabah, Datuk Bongsu alias Aziz Jaafar dan Hakim Mahkamah Syariah Ali Din alias Ahmad Din OKK Othman. Kita ikuti perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 45 kes dilaporkan hari ini berbanding 60 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 54,400 kes. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, daerah Kota Kinabalu merekodkan kes positif baru tertinggi dengan 12 kes hari ini. Ini diikuti Tawau dan Kota Belud yang masing-masing mencatatkan 6 kes. Manakala Keningau mencatatkan 5 kes hari ini. 3 daerah iaitu Kunak, Papar dan Lahadatu mencatatkan 1 kes hari ini. 16 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Daerah Kudat berubah dari zon jingga ke zon kuning, manakala Kota Belud bertukar dari zon jingga ke zon merah. 24 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 410 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif 41,958 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah, manakala bagi vaksin dos kedua secara kumulatif 1,235 orang telah menerima suntikan hari ini. 289,238 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Kadar keboleh jangkitan COVID-19 di Labuan adalah yang tertinggi di negara ini setakat semalam. Labuan mencatat kadar keboleh jangkitan R0 COVID-19 tertinggi pada 1.82 setakat semalam berbanding R0 0.98 untuk seluruh negara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi infografik yang dikongsikan di akaun Twitter berkata, Pahang merekodkan nilai R0 kedua tertinggi iaitu 1.31, diikuti Melaka 1.24 dan Kedah 1.16.
Semalam, satu kluster baru dilaporkan di Labuan, iaitu kluster Jalan Kemajuan. Kluster Jalan Kemajuan berpunca daripada pelanggan tetap sebuah restoran yang telah dijangkiti virus itu. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Bohari berkata, beberapa pekerja restoran termasuk pemiliknya disahkan positif COVID-19. Premis tersebut diarah tutup buat sementara waktu untuk proses sanitasi. Berdasarkan rekod pada aplikasi MySejahtera, sekurang-kurangnya 240 individu dikenal pasti sebagai kontak rapat pesakit yang telah mengunjungi restoran itu. Dr. Ismuni berkata, pegawai kesihatan telah menghubungi kontak rapat pesakit itu supaya menjalani ujian saringan COVID-19 di klinik kesihatan Membedai. Pihaknya tidak menolak kemungkinan lebih ramai individu positif virus itu berdasarkan siasatan awal. Sekurang-kurangnya 9 individu disahkan positif daripada kluster Jalan Kemajuan Labuan setakat semalam. Labuan merekodkan 2,287 kes kumulatif dengan 13 kematian setakat ini. Polis mengesan kemasukan anasir luar ke Sabah. Polis Sabah terus memperketatkan kawalan di sempadan perairan negara susulan terdapat cubaan kemasukan anasir luar ke negeri ini. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali berkata, pihaknya menerima makluman mengenai cubaan itu hasil kerjasama rapat dengan pasukan keselamatan Filipina dan Indonesia. Beliau berkata, antara maklumat yang diperoleh termasuk pergerakan anasir luar di kawasan perairan Sabah di Laut Sulu dan Laut Celebes, Indonesia. Bagaimanapun setakat ini, tahap keselamatan di perairan negeri, khususnya di pantai timur, dalam keadaan selamat dan terkawal. Ini kerana kawasan perairan yang menjadi sempadan selatan Filipina, Indonesia dan Sabah sentiasa menjadi keutamaan semua pihak berkuasa. Menurutnya, sejak kebelakangan ini, pihak keselamatan Filipina juga menjalankan banyak operasi bagi memantau pergerakan kumpulan militan di negara tersebut. Malah, dalam laporan terbaru, pihak berkuasa Filipina berjaya menembak mati salah seorang suspek yang tersenarai antara individu dikehendaki oleh pasukan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, iaitu Apo Mike. Susulan kejayaan menembak mati perancang utama insiden culik di Sabah itu, semua 4 mangsa tebusan rakyat Indonesia yang diculik di perairan Sabah juga berjaya diselamatkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Matunggung, Datuk Julita Majungki akan terus memberi perhatian agar cadangan mewujudkan balai polis di Pekan Kecil Matunggung dapat direalisasikan. Beliau berkata sehingga hari ini Pekan Matunggung masih tidak mempunyai balai polis dan penduduk terpaksa bergantung kepada ibu pejabat polis daerah Kudat. Julita yang juga pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat berkata sebuah bangunan bekas kediaman kaki tangan pejabat daerah kecil Matunggung boleh dijadikan balai polis. Julita membuat tinjauan ke bangunan yang dicadangkan itu siang tadi. Sekian berita Borneo TV malam ini. Saya Salbinus Saribom.